Welcome back, everyone. Let us move on to our final yet one-of-a-kind session of the week entitled Wanita Pembangkit Industri ICT dan Teknologi. The uniqueness of this session is it will be conversed fully in Bahasa Malaysia. Moderating this session is Dr. Kavita Murthy, the Chief Strategy Officer of Interlice Tech Services. Dr. Kavita is also the first woman in Malaysia to achieve Master of Business Continuity Professional, MBCP, and has been awarded as the Best Certified Business Continuity Professional, CBCP, in Malaysia. Dengan ini, saya ingin memberikan laluan kepada moderator kita untuk petang ini. Dipersilakan Dr. Kavita. Terima kasih Hasrul, terima kasih. Selamat sejahtera dan juga selamat tengah hari. Selamat datang kepada semua hadirin dan juga panelis kita pada hari ini. Wow, saya memang excited sangat nak moderate sesi pada hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Hasrul tadi. Saya memang, kenapa saya kata saya excited sangat? Sebab hari ini adalah hari yang paling istimewa bagi saya personally kerana dapat peluang untuk moderate sesi My Digital Workforce Week anjuran MDEC dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penganjur, sponsors dan juga anyone dan everyone yang melibatkan diri mereka dalam anjuran program ini pada hari ini. Yang ini juga memberikan peluang untuk kepada semua yang hadir pada sesi pada hari ini untuk mengenali wanita-wanita yang sukses dalam industri ICT dan teknologi di Malaysia. Saya ada 4 panelis bersama saya hari ini. Memang saya dah mula bersembang dengan mereka tadi dan juga dapat tahu, wow, macam-macam punya bidang, macam-macam punya specialization yang mereka ada. Kamu semua akan dengar daripada mereka sendiri, pengalaman mereka, kemahiran mereka dan pengetahuan mereka dalam bidang ini. Dan saya, apa yang seperti telah diperkenalkan tadi, Dr. Kavita Murthy yang akan bersama dengan anda semua pada tengah hari ini selama 1 jam. Dan saya ingin menyatakan satu perkara yang begitu penting untuk kita semua. Wanita perlu peka dan bersedia dengan peralihan dalam teknologi komunikasi maklumat iaitu ICT. Dan ini adalah berikutan perkembangan dan pembangunan masa depan Malaysia yang juga turut bergantung kepada wanita yang kini menjadi hampir separuh daripada sumber tenaga di negara kita. So, congratulations, tahniah kepada semua wanita yang telah menceburi diri anda dalam perkembangan ICT dan teknologi di Malaysia. You are not alone, we are here together. Fungsi wanita juga amat penting dalam menjayakan pengurusan perubahan dalam dunia masa kini dan juga ia banyak bergantung kepada penyertaan cergas wanita-wanita dalam proses globalisasi. Nah, satu perkara saya ingin tekankan di sini adalah globalisasi dan juga revolusi maklumat berkait rapat dengan ICT sebab ICT mengubah persaingan pada peringkat dunia dan wanita Malaysia pula perlu bersedia dan meningkatkan pengetahuan dalam ICT terutamanya bagi memenuhi cabaran penyertaan wanita dalam K-ekonomi. Itulah kita punya introduction pada hari ini dan juga penyebaran ICT yang ICT ini memberi banyak manfaat kepada semua orang dan ia tidak mengenali gender. Ya, ia tidak mengenali gender, ia tidak mengenali peringkat umur, semua tak kisah tetapi ICT itu perlu ada di tangan sesiapa sahaja. Kalau hari ini, pagi ni kita bangun, ada satu perkara yang kita buat iaitu kita ambil mobile kita, kita lihat apakah mesej yang kita telah terima, apakah status Facebook, apakah news hari ini yang kita boleh baca. Jadi kita ni bergantung sangat, well connected, bergantung sangat kepada internet dan juga mobile ataupun laptop kita. So, ICT ni juga tidak mengenali kecacatan bagi golongan yang kurang upaya. Sesiapa pun penggunaan ICT makin lama makin bertambah luas dan ia menjadi lebih penting kerana ia membawa banyak kebaikan kepada
semua masyarakat dan juga meningkatkan kecekapan masing-masing. Kalau anda ingin menceburi bidang dalam ICT teknologi dan ingin menjadi keusahawan di Malaysia, ini adalah satu sesi yang akan memberikan banyak informasi mengenai bagaimana anda boleh bermula, dari mana anda perlu bermula dan apakah tips yang boleh anda ataupun anda perlukan untuk menceburi dalam bidang ini. Jadi bersama kita hari ini, saya ingin menjemput wanita-wanita. Wow, they are so awesome ladies with me. Saya nak sebut nama mereka ya. Kita ada Afifah Basir. Hello Afifah. Hello. Hi Dr. Kavita. Hello. Hello. And then kita ada Nur Atika Ahmad. Nur Atika. Hello Atika. Oh, hi. Okay, kita ada a very interesting girl, Geraldine. But saya nak panggil short form dia. Cute sangatlah. Dia suruh saya panggil dia Jerry. Senang. Hi Dr. Kavita. Kita sebut nama dia dan saya kata Jerry semua dah kenal lah. Tapi hari ni kita tak ada Tom dekat sini lah dalam kita punya conference. Sebab Hasrul cannot be a Tom, I think. So, kita juga ada Nur Hamiza Myo. Hello Hamiza. Hello Dr. Kavi. Hello all. Hello. Okay, I am betul-betul excited lah to see semua wanita Iron Lady, macam-macam lady kita ada ya. Jadi saya akan mula dengan kamu kepada semua panelis kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri kamu. Kalau saya nak baca profil ni tak naklah terlalu panjang, lagi senang, lagi sedap kalau nak dengar daripada kamu semua dari segi pengalaman, dari segi kemahiran dan juga pengetahuan sebab semua ada yang still energetic, masih muda lagi, sudah bertahun-tahun ya, bermacam-macam elemen pengetahuan dan pengalaman telah kamu dapat. So, jadi kita akan mula daripada Hamiza. Hamiza, sila kenalkan diri Hamiza. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Pertama sekali, terima kasih pada MDEC kerana memberi peluang kepada saya untuk berada di sini bersama rakan-rakan panelis yang lain lah. Okay, nama saya Nur Hamiza Myo Hamzah. Saya merupakan I would say one of director dalam VC Academy. So, saya bermula sebagai seorang tutor. Bila saya tamat saya punya pengajian, saya bermula sebagai tutor selama lebih kurang 2 tahun sebelum saya mula memasuki industri. So bila saya masuk industri, saya bermula sebagai seorang programmer di sebuah syarikat I would say engineering and service consultant, yang mana kita di situ saya bertindak sebagai programmer dalam pasukan R&D yang membuat sistem development ataupun sistem integration. So kemudian saya beralih selepas dalam lebih kurang 5 atau 6 tahun saya beralih kepada satu syarikat lain yang mana dia punya fokus industri adalah utilities. Tapi masih lagi sebagai seorang programmer before I move to another company which is my current employer. So saya bersama dengan Virtual Instrument System Innovations hampir lebih kurang dari tahun 2012 hingga sekarang. So di sini saya juga bermula sebagai seorang programmer sebelum saya mengambil cabaran untuk mula berkongsi ilmu yang saya ada ni dengan kami punya customer, kami punya pelajar lah. Jadi daripada situ saya telah ditawarkan oleh majikan bila majikan nampak okey kita ada peluang untuk beri pendedahan kepada ramai tentang apa yang kita buat ni, teknologi yang kami bawa ni kepada lebih ramai orang. Kita come up with satu anak syarikat yang memang fokus dia pada untuk membangunkan kepakaran kepada orang di luar sana. So di sinilah saya sekarang dengan VC Academy sebagai salah seorang, bukan saja sebagai seorang dia punya one of director tapi juga tenaga pengajar yang ada di situlah. So that's a little bit about me. Terima kasih Hamiza, terima kasih. Dan saya percaya pengalaman Hamiza ada ni dalam beberapa tahun. Berapa tahun ya? Kalau saya tengok kesemuanya lebih kurang 20 tahun
dalam engineering programming. Tadi saya dengar kata programmer, tetapi baru saya tahu programmer IT lain, programmer engineering lain. Jadi Hamizah punya kepakaran itu lain daripada yang lain. Okey. Hamizah dah kahwin, ada anak? Ya, saya telah berumah tangga dan mempunyai 5 orang anak. Okey, nampak masih muda lagi ya. Okey, terima kasih Hamizah. I'm going to come back to you Hamizah. Selepas berkenalan dengan wanita-wanita yang seterusnya, nak panggil Jerry. Hello Jerry. Hello Dr. Kavita. Apa khabar Jerry? Very good, wonderful. Excellent. Jerry, saya dengar Jerry adalah pakar social media. Kalau kita nak cakap pasal social media hari ini, semua telinga dengan mata akan buka besar sangat. Sebab sebelum saya tengok apa yang keluar dalam surat khabar tu, saya tengok social media dulu. Baru pergi nak tengok surat khabar hari ni cakap apa, ataupun TV kata cakap TV, news media cakap apa yang dikeluarkan dalam berita di TV dan juga di newspaper ataupun surat khabar adalah secondary bagi saya. Bagi saya adalah social media the priority ataupun primary informasi yang boleh saya dapatkan di mana jua pada any time. Okay, so tell me bagaimana Jerry boleh berada di platform ini? Hai, salam perkenalan semua. Nama saya Jerry. Bagaimana saya boleh berada di dalam platform ini? Sebenarnya saya dalam bidang ICT social media ni sudah lebih 10 tahun, lebih sedekat. Ada anak-anak muda sedekat mungkin baru lepas sekolah menengah atau sekolah rendah lagi kan. So mula-mula saya sebenarnya grad psikologi, graduan psikologi. Masa mula bekerja ambil customer service job. Okay, call center saja, telefoni. Tapi mungkin fate ada peluang terbuka. So saya immediately laju-laju rampas peluang tu, belajar cara-cara nak menjadi usahawan dalam bidang macam mana nak panggil ya, social media. Tapi masa tu 2009, social media ni bukan sejenis bidang. Digital marketing ni bukan sejenis bidang. Nak register company pun tak ada bidang. Lama-lama bila nak register tu, diorang suggest masuk je dalam bidang marketing. So mula-mula jadi bidang marketing, tapi servis yang ditawarkan ialah social media management services. So sampai 2018, 2019 macam tu, berminat pula nak ajar orang cara-cara nak mengendalikan akaun social media, Facebook, Instagram dengan do it yourself. Sebab ramai masa tu mula macam mushroom growing everywhere. Ramai usahawan macam sekarang kita tahu perkataan homepreneur, mompreneur. So ramai yang ingin belajar satu ilmu ni yang boleh membantu dalam bisnes masing-masing. So saya start untuk membantu, mula-mula membantu. Lepas tu saya rasa boleh keluarkan satu program yang cukup menarik, cukup ringkas untuk membantu usahawan lain untuk grow their social media page. Tapi macam kata Dr. Kavita, betul. Saya sendiri pun bila nak baca berita je, first pergi kat social media dulu, Twitter. Nak tahu, Twitter is the fastest place to find out something happen. Nak tahu huraian, explanation, description, tunggulah media yang tradisional sikit kan. Tapi very fast social media pick up a news. Okey, terima kasih Jerry. Jerry bermisi untuk membangunkan 50 micro courses bagi pengguna social media ataupun pengurus social media di Malaysia. Saya ucapkan tahniah dan I wish you all the best Jerry. Kita akan terus berkenalan dengan Nur Atika. Nur Atika is very interesting person. Dia membangunkan program bagi kanak-kanak dengan menggunakan platform teknologi. Interesting. So Atika, boleh dengar seterusnya dari Atika. Kenalkan diri Atika dulu. Terima kasih Dr. Kavita. So saya terima kasihlah invite saya kepada dalam rancangan ni. Okay, rasa macam teruja sangat dengan semua yang ada lah. Saya rasa saya daripada universiti, saya mengajar memang minat kanak-kanak.
saya juga ada juga background memang ambil coding lah masa zaman universiti dulu. Okay. Tapi bila saya find myself, saya tengok saya memang ke arah kanak-kanak, dan juga saya pun ada background dalam buat graphic design, video production. So semua dalam yang course saya tu akan carilah Atika ni untuk buatkan videos, buatkan graphic design. So bila habis saja belajar, so saya cuba find out something yang dalam diri saya yang saya betul-betul minat. Okay. Minta kerja dalam coding pun tak ada susah sangat nak dapat. Memang bidang yang kalau tak nak, kalau tak berani, kalau tak passionate, jangan cuba-cuba terjun dalam bidang programming ataupun networking ke kan. Tadi je saya cuba keluar sikit, tapi masih dalam IT lah background. Okay, saya ajar kanak-kanak dalam video produksi, buat animasi. So kanak-kanak inilah yang sampaikan saya sekarang kat dalam talk ni. Terima kasih. Okey, terima kasih Atika. Atika kata memang Atika suka sangat kepada kanak-kanak. Atika ni dah kahwin? Yes. Baru saja dapat anak 2 minggu yang lepas. Oh, okay. Alright. Yeah. So, congratulations Tania. And I believe that untuk membangunkan kanak-kanak yang sebab Atika tadi bagi tahu mengenai digital creative. Digital creative adalah art creation, ya, art creation, melukis dengan menggunakan software komputer. Betul. Right? Tidak lagi pakai color pencil. Physically don't touch, right? So that is Atika's specialization. Dan kita juga ada lagi satu wanita. This is amazing lady, I must tell. Afifah Basir. Okay, Afifah adalah CEO Petotem, betul? Saya nak tahu apa tu Petotem. Lepas tu saya dikenalkan dengan background Petotem. Oh my God. Apa yang kita nak tahu mengenai kemahiran Afifah ataupun bidang yang Afifah ceburi adalah PET. PET. Yeah, haiwan peliharaan. So, yes Afifah, over to you. Please explain what is that. Hai semua, selamat petang. Terima kasih kepada pihak anda kerana menyebut saya sebagai one of the panelists untuk Malaysia Tech Month. And saya excited berada di sini sebab boleh share dengan orang di luar sana pasal Women in Tech. So, first of all, nama saya Afifah. Saya adalah pengasas bersama dan juga pegawai eksekutif bagi Petotem. So, apa itu Petotem? Petotem adalah sebuah platform dalam satu untuk penjagaan haiwan kesayangan. So, dalam platform ni kita ada sediakan platform bersepadu, integrated platform untuk pemilik haiwan, pecinta haiwan, penjagaan haiwan dan juga komuniti untuk merevolusikan ekosistem penjagaan sistem haiwan. So, pet industry ni kita boleh cakap antara industri yang agak lama menampak di Malaysia, cumanya masih lagi belum kira berarah kepada digital lah. So ni adalah tanggungjawab pihak Petotem untuk membantu usahawan kita panggil petpreneur untuk mendigitalkan perniagaan mereka. So kami di Petotem adalah sebuah syarikat teknologi. So kita actually ada keluarkan satu program dipanggil petpreneur, iaitu kita target untuk onboard 500 pengusaha perniagaan haiwan perniagaan untuk mendigitalkan perniagaan mereka. So saya sebenarnya bermula dengan pet start pada 8 tahun lepas. Ni saya nak kata not put the blame, actually yang encourage dan juga influence untuk masuk pet industry adalah saya punya co-founder juga, Sharifah Munira. So kita start mula-mula sebab suka kucing. Okay, bila suka kucing kita start cari fund daripada family, and then kita buka satu hotel kucing di Puchong. Tapi satu benda je kita tengok tak ada satu pun hotel kucing waktu itu, time tu 2017, yang menggunakan booking sistem secara online. So apa kita buat? Kita buat website, kita buat simple booking. So kita tengok semua customer kita okay untuk buat online. Tapi lama tak lama bila kita tengok hotel yang lain, kita tengok mereka masih lagi manual. So that's why kita come up dengan sistem Petotem untuk membantu usahawan pet yang lain. Okay, amazing, isn't it? Saya tak pernah experience. I have a cat in my house. Saya pun cari hotel, tapi physically lah bawa kereta pergi cari,
Google and all that. Tapi saya bukan saja untuk kita. Kalau kita nak check in, we go through whatever booking.com and now kita punya pet pun boleh go through this integrated system yang boleh mendapatkan bilik. Bilik tu tentu boleh dapat lah kalau pakai sistem Petrotel. Right. Congratulations to all of you. I'm going to move on to the question session and let's see how all of you going to take it up. Let me start with Hamiza. Hamiza mention Hamiza dah kahwin, dah ada anak dan juga at the same time sekarang sudah menjadi co-founder ataupun sudah menjadi director dalam managing director dalam company yang Hamiza menguruskan sekarang ya. Tapi apakah kenapa Hamiza rasa, sebab Hamiza dari engineering programming background, saya nak tanya ataupun bukan saja Hamiza, all of you can take up this question dan bagi satu jawapan generally to all the wanita yang sedang mendengar kita punya sesi pada hari ini. Saya nak tahu mengapa, bukan saja soalan saya, soalan wanita lain juga, mengapa penglibatan wanita di industri teknologi ini amat penting. Hamiza, what is your point? Why do you think? Kenapa penglibatan wanita dalam industri teknologi ini penting? Kenapa pula tak penting? Kenapa tak penting? Kenapa? Kenapa pula tak penting? Okey. Hamiza, dulu orang kata alah wanita tak payahlah berpelajaran tinggi sangat, boleh kahwin, masuk dapur, buat masakan, betul tak? Jaga suami, jaga anak. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba kita semua nak libatkan diri dalam teknologi pula? Okay, to me, the reason I bekerja is kita dah penat belajar, so we want something to appreciate that what we have learned. So memang at first macam saya cakap tadi, saya bermula sebagai seorang pengajar. Frankly speaking, that was because back in 2004, I guess memang susah nak dapat kerja that time for lady, and with my result that time, so saya go into apa saya dapat, saya grab. Okay, tapi at that time, saya tengok okay, untuk mengajar we need to have more knowledge, skills and whatever yang we need to have more than orang kita nak ajar. Jadi by orang cakap kita hanya ada based on kita punya knowledge masa belajar, experience masa LI, that's not enough untuk ajar orang lain. So that's why I move into industry. So bila I move into industry, I nampak macam luckily I masuk di tempat yang masa tu is just started, the team is just started. So it's just my head of unit and myself. So dia guy and I'm a woman. So macam I tak nampak apa yang dia tak boleh buat, dia boleh buat, I tak boleh buat. Cuma tinggal lagi yang membezakan lelaki dengan wanita ni adalah gender. But the rest, if the lelaki is competent, we can also be competent. Cuma antara kita hendak dengan tak hendak. So if you're talking about you tak boleh buat, kita wanita tak boleh buat because kita tak ada kepakaran tu. Kepakaran boleh dipelajari. Kita tak ada skill, kita boleh belajar. It's just yang tak boleh. Right. Sure, thank you Hamiza. Saya nak pegang poin yang Hamiza kata, kepakaran boleh dipelajari. Tetapi saya ada satu soalan berkenaan dengan kepakaran yang boleh dipelajari. Saya nak tanya kepada Jerry. Jerry, saya tanya tadi, kenapa penglibatan wanita di industri teknologi ini amat penting, dan datangnya pula satu maklumat yang bagus sekali ya, satu informasi di mana Hamiza kata pengalaman boleh dipelajari, tapi bidang teknologi ini bukankah didominasikan oleh lelaki? Kenapa kita perlukan kepakaran yang lain? Bukankah kepakaran kita boleh jadi yang bukan berteknologi ataupun satu competition bersama gender lelaki? Why do we need to do that? Kenapa? Actually kalau nak tengok macam competition, macam bersaing antara lelaki dan perempuan, taklah beza sangat, tapi industri ni memang digemari oleh lelaki, digemari. Itu salah sebabnya lelaki mendominasi industri ni. Okay, so untuk wanita mungkin kita fikir area tu banyak lelaki, mungkin lelaki saja yang sesuai. Kita dalam otak kita yang letak blok. Tapi sebenarnya bila kita berminat dalam industri tersebut, macam graphic design, macam Atikah bagi example, macam Afifah bagi example, benda tu tak wujud lagi, tapi dengan kepakaran dan kecerdikan, creativity, masuk, she put herself in, try to create something dengan kebolehan dia. Tapi kalaulah for example Afifah tak boleh create sistem tu,
Tapi Afifah ada idea. Sistem dia perlukan, sekarang masalah dia sini. Afifah nak create sistem yang solve this problem. Afifah boleh bergabung tenaga dengan orang lain, sama ada lelaki atau perempuan. Tapi yang pentingnya Afifah masih dalam industri ini. So masalahnya sekarang bukan sebenarnya whether lelaki yang ramai kat sini sebab wanita tak ada daya saing. Okey, bagus. Jerry, I memang suka sangatlah jawapan Jerry itu, bergabung tenaga ya. Nak tanya soalan ini yang berkaitan dengan pergabungan tenaga di antara lelaki dan wanita. Jadi saya nak tanya Afifah, kalau nak bergabung tenaga antara lelaki dengan wanita, semasa wanita menceburi bidang teknologi dan ICT ini, adakah kita ni dijemput dengan ataupun dipelawa dengan open arm oleh kaum lelaki? Do you think so? Okay, good question Dr. Kavita. So actually sebenarnya sama ada wanita di welcome atau tak, actually dia terpulang kepada individu. Sebab kita especially di Malaysia, kita dibesarkan dengan perempuan kena malu-malu, kena behave. So kita sebenarnya dah terbiasa dengan culture. So bila kita dah terbiasa dengan culture, kita ada sesetengah yang dia macam teragak-agak, boleh ke aku masuk? Tapi tak boleh, ini banyak lelaki. So tapi macam saya, macam mana kita, saya dengan saya punya partner start Petotem, kita buat something yang orang tak pernah buat. So tentu saya dengan Sharifah Munirah, so bila kita start besarkan team, the first programmer yang kita hire adalah lelaki dan the rest of the team semua perempuan. So programmer tentu kita punya programmer Daniel dia macam senyap. So saya tanya Daniel, you okay ke? Dia kata, okay, cumanya saya tak pernah bekerja dengan tim semua perempuan. Selalunya tim dia semua lelaki. Aduh. So, tapi bila kita dah lama dah familiar, tapi sebenarnya kita punya skill bukan terletak kepada jantina. So bila kita ada enough skill, kita dah ada cukup pengetahuan, cukup knowledge, actually semua orang boleh bekerja dalam tim yang sama regardless of any gender. So Daniel daripada start sampai sekarang still lagi di Petotem dan sangat bahagia kerana dia cukup masa dengan family, dengan dia punya anak dan juga kucing-kucing kesayangan. So tak ada masalah susah nak menceburkan diri, kita sebagai individu sendiri kena ke hadapan dan ambil peluang. Itu yang penting. Betul. Betul, like what Afifah said sekarang, this is not about the question about jantina, about gender. Sebab kalau kita dulu nak cakap pasal fashion, mesti wanita. Dulu nak cerita pasal masakan, mesti wanita. Betul tak? Tapi sekarang makeup artist adalah lelaki. Master chef adalah lelaki. Lagi apa? Banyak lagi bidang. What do you call fashion designer also lelaki. Yang wanita pula sudah diversified, ya, sudah diversified. Okay. Jadi thank you for your sharing. And then I ada satu soalan kepada Atika pula. Atika, sejauh mana Atika fikir yang industri ini telah berubah sejak Atika bermula ataupun sejak Atika menceburi diri dalam bidang ini? Apa perbezaan Atika dapat tengok? Oh, rasanya lah sekarang ni susah lah untuk kita tak masuk kepada bidang ICT ni. Betul tak? Macam rasanya kalau kita memasak pun kita ada involving ICT, which is kita nak promote kita punya masakan, kita ada involving nak buat video, contoh macam Khairul Amin, right? Kita masak ada video. So susah bagi rasanya kalau kita nak buat macam klasifikasi lah kenapa perempuan tak boleh join ke ataupun kenapa susah sangat perempuan nak join, rasanya tiada isu lah kat situ sebab rasanya semua orang lagi-lagi time COVID-19 ni semua orang rasanya kena involve dalam bidang ICT ni dan susah untuk kita untuk tidak involve macam katak bawah tempurung lah kan. Kita tak langsung tak ambil tahu pula pasal ICT ni. So bagi saya tak memang berbeza sangat daripada dulu sampai sekarang. Dulu mungkin kita rasa macam kalau ICT ni bidang yang kita kena belajar, kita kena ambil course, kita kena pergi universiti, belajar coding contohnya, kita kena belajar buat website contohnya. Tapi sekarang semua benda dekat Google, semua benda dekat YouTube. Even macam saya ada ajar kanak-kanak
So kanak-kanak ni lagi cepat daripada kita, lagi cepat tangan dia nak Google, lagi cepat dia belajar sendiri sebenarnya. Itulah untuk sekarang ni berbeza daripada dulu dengan sekarang. Okey, seterusnya juga soalan ini ada berkenaan dengan jawapan yang Atika bagi dan juga pengalaman Atika ya. Nasihat apa kalau Atika dah tahu ini dia perubahan dari dulu sekarang dan masa hadapan memang dah boleh tengok ya berapa banyak ataupun berapa peringkat dia akan berubah dan kita perlu sediakan diri kita untuk mengekalkan diri kita dalam bidang ini. Jadi apakah satu nasihat yang akan Atika berikan kepada diri Atika sendiri? Bukan kepada yang lain. Kalau Atika ingin mengekalkan diri dalam bidang ini, apakah Atika punya nasihat pada diri sendiri? So nasihat lah pada dirilah saya sendiri untuk sentiasa upgradekan diri dalam bidang tertentu sendiri. So contohnya kalau minat dalam bidang pengajaran atau minat dalam bidang konten, kita kena sentiasa update dalam bidang kita sendiri. Which is macam-macam sekarang teknologi yang walaupun kita nak buat contoh nak buat graphic design, sekarang macam-macam teknologi orang guna Canva. Kita memang tak boleh kita kena buat diri kita relevan lah untuk zaman sekarang. Kita tak boleh rasa macam kita tahu satu benda, kita stick dengan satu benda. Untuk saya lah, saya sentiasa cuba untuk belajar lagi dengan internet yang ada ni. Okey, bagus. Atika kata upgrade diri dan soalan ini juga ataupun upgrade diri ataupun membangunkan kepakaran diri sendiri juga adalah satu perkara yang Hamiza share tadi ataupun dah kongsi ya Hamiza. Jadi seterusnya saya nak tanya Hamiza, apakah Hamiza fikir sudahkah mencukupi wanita dalam industri teknologi ini? Kalau tidak, apakah cadangan Hamiza? Sudah cukup ramaikah wanita di industri ini? Ya, cukup ke ataupun tak cukup? Kalau ikut survey macam tak cukup. Ya, tapi pada saya cukup tak cukup tu satu subjektif. Tapi macam kita cakap peluang tu ada di mana-mana. So balik pada individu, mengambil peluang yang ada. Jangan gentar, prepare yourself. Kalau you kata macam ambil contoh bila kita cakap bila masuk orang cakap ICT ni, okay, saya rasa I tak boleh masuk because lots of programming words, those yang susah-susah orang cakap. There's a lot of other tasks macam FIFA pun cakap tadi. Dia tak boleh buat tu, dia minta orang lain buat. Tetapi dia masih lagi dalam industri ni. Dia contribute something pada industri ni. So, cukup tak cukup, it's a subjektif. Subjektif. Okey, kalau saya kata nak cukup ataupun tidak mencukupi, kita tengok populasi di Malaysia pun kalau kita nak bagi 50-50 memang tak cukup. Sebab teknologi ini sentiasa berkembang dan dari sentiasa ada benda-benda baru yang kita tengah belajar. So saya juga dapat tahu daripada Hamiza juga memberikan latihan kepada TVET ya, pelajar-pelajar TVET yang berkaitan dengan IR 4.0. So jadi bila kita di negara kita ni sedang menjejak tapak ke IR 4.0 dan IR 4.0 ini tak payah cerita kalau bukan teknologi ya, because everything is about technology. Dalam manufacturing pun semua nak jadi robotik. So robot tu perlu dikendalikan oleh manusia. Jadi kita punya population dan lelaki saja memang tak cukup lah untuk menceburi bidang ini. Kita kena ada balance, check and balance dengan wanita dan juga lelaki. Lagi satu, ini adalah pendapat saya ya. Kalau untuk wanita ada juga, because field saya ni memang saya biasa kerja dengan lelaki dan juga involvement daripada wanita kurang sedikit. Jadi ada setengah masa tu co-colleague saya, co-worker saya kata, susahlah nak kerja dengan wanita. Kenapa ya? Sebab wanita kalau nak buat decision, nak buat satu keputusan, amboi punyalah lama. Kita kena tunggu, nanti dia akan menelitikan benda ini, benda itu, boleh ke tak boleh, macam-macam. So bukankah wanita ni senang nak buat keputusan? Bila kita berikan satu masalah dan kamu akan dapat satu solution macam ni, boleh membuat keputusan.
Jadi saya nak tanya kepada Jerry. Jerry, apakah pandangan Jerry mengenai perkara ini? Adakah wanita mempunyai satu specialization untuk membuat keputusan ataupun ia memberi satu saingan kepada lelaki untuk membuat keputusan? So soalannya, wanita boleh buat keputusan yang cepat, lelaki lambat ataupun the other way around. What do you think? Pada pendapat saya tak ada beza dengan gender. Ia beza dengan personality or jenis personality. So according to psychology, kalau baca benda-benda macam MBTI, all this DISC, personality test ni ada menunjukkan, ada memberi sedikit idea kepada apa yang Dr. Kavita sedang soalan yang dikemukakan tu. For example, katakan seseorang itu, tak kisah kita tak tahu lelaki atau perempuan, seseorang itu mengambil masa untuk membuat keputusan, to make a decision. Ada orang ambil masa yang lama sebab brain dia kena ambil semua informasi dulu. Critical thinker, semua informasi kena collect dulu. Tetapi ada orang yang lain, dia ikut naluri. Dia bukan emosi, dia bukan emotional, tapi dia ikut naluri. Yes, a gut feel, right? So sometimes dia jenis orang yang ikut naluri, dan dalam experience dia, pengalaman dia, bila dia mengambil keputusan mengikut naluri, keputusan dia bagus. So bila dia dah dewasa, bila dia dalam bidang pekerjaan, dia akan ikut apa yang pengalaman dia ajar. So dia bukan masalah gender. Saya pernah bekerja dengan lelaki yang mengambil sangat lama untuk buat decision. For example, macam seseorang jurutera. Example je, sebab jurutera ni personality dia macam mana? Jenis yang analytical, scientific, kena ambil maklumat dulu, kumpul data dulu. Macam komputer lah, kumpul data, baru boleh analisa. Kemudian baru sampai keputusan. Kadang-kadang tak perlu. Ambil sedikit macam CEO, top CEO. Okay, what's your opinion? Okay, kita buat macam ni. On the spot. So ni jenis lain, bukan jenis perempuan versus lelaki. Itu pendapat saya, doktor. Untuk membuat satu keputusan itu, ini tidak berkaitan dengan gender. Ini adalah berkaitan lebih kepada kemahiran mereka ataupun pengetahuan dan juga pengalaman mereka dari segi emosi dan juga intellectual and all that, ya. Yes, it's more than just gender. Correct. Jerry, thank you so much for that. For Atika, apakah yang mendorong Atika untuk menceburi diri dalam industri yang Atika buat sekarang ni? Especially kanak-kanak. Bukan senang ya. Kita nak jaga anak kat rumah pun susah tau. Saya rasa daripada saya kecil lagi lah, dah nampak dah ciri-ciri saya suka kan budak-budak, benda yang macam tu. So nak masuk dalam bidang budak-budak ni ada cabaran tau bagi saya, bukan setakat nak jump in. Okay, saya pernah nak jadilah cikgu tadika saja macam tu. Kita nak memang get involved with kanak-kanak. Memang daripada universiti dulu ada buat kajian pasal autism kid, things like that kan. Tapi ada challenge from parents, tak bagi kita terus jump. Kita dah dalam background ICT ni, dalam background coding, dalam background computer science. Kenapa kita nak kena pergi kepada kanak-kanak? Jadi macam saya keep on tanya lah diri saya, apa sebenarnya saya minat, apa sebenarnya bakat saya sendiri. Jadi apa passion saya, kanak-kanak dan bakat saya tu saya gabungkan. Dan saya jadikan company saya sekarang ni lah, Creative Sandbox. Itulah yang drive sampai sekarang, dah 4 tahun dah company saya tubuhkan daripada saya universiti dulu. Okay, very good. Okay, yang I think saya nak menekankan satu point daripada Atika tadi ya. Kena ada bakat dan ada passion. So kita gabungkan kedua-dua perkara ini untuk mengetahui kelebihan kita. Kalau saya ada passion tapi saya tak boleh ceburi bidang itu sebab saya takut. Right? Sebab kalau teknologi ataupun ICT seperti apa kita semua sedang bincangkan sekarang adalah satu bidang yang didominasikan oleh lelaki. Tapi kita punya pembentangan hari ini adalah bukan dominasi lelaki, tetapi ia telah menjadi equal domination already, right? It's not about men, it's not about women, but it's equal. Now, Afifah,
dalam pengalaman Afifah, adakah menjadi wanita dalam profession Afrika ini sukar menghadapi cabaran mental? Menarik soalan Dr. Kavita. Okey, macam saya di dalam bidang teknologi, sebab saya bukanlah datang daripada graduan tech atau IT macam contoh Atika. Saya adalah graduan daripada bidang komunikasi, pengurusan perhubungan awam. So bila saya masuk ke dalam industri teknologi ni, secara mentalnya dia actually bukanlah negatif, dia cuma rasa mentally challenge, rasa macam tercabar. Sebab kita bila komunikasi, bila kita bertukar arah, kita nak kena belajar balik daripada awal, dia punya linggo, dia punya jargon daripada segi teks. So kita nak tahu kod apa benda, kita nak tahu dia pakai infrastruktur apa benda. So kita nak kena belajar balik. Tapi dari segi challenge mentally, daripada saya belajar banyak sebab saya ada tim yang suka membaca dan saya ada tim yang suka sharing dengan each other, termasuk dengan saya punya partner. So dekat sini, jika kalau kita bertukar industri, contohlah betul saya masuk ke teknologi, jika kita ada support system yang baik macam family, kawan-kawan, kita punya colleague dan juga team members, masalah kira macam mental ni dia bukanlah tak wujud, dia ada, cumanya could be better, boleh lagi membantulah. So instead of rasa macam susahnya apa industri kita masuk ni banyak sangat ni, tapi kalau kita dah cukup knowledge, kita dah ada cukup ilmu di dada, dia akan jadi lebih senang. Right, very confident. Very, very confident. Memang saya nak kata it's not easy for somebody yang sedang nak membangunkan satu sistem dan juga hire semua developer developer yang perlu memberikan, have to contribute equally to your business need. So it's a great challenge, tapi dengan cara Afifah kata ni, cabaran mental tu memang rasa macam you ada betul-betul confident, I really can do it. Tadi Atika kata you kena ada passion dan you kena ada kepakaran. Tapi apa yang Afifah kata, kita kena berani, you kena bertabah, kena berani. Dan juga soalan yang berkenalan dengan mental juga. Saya nak tanya dekat Hamiza Hamiza sekarang dah jadi also owner of a company, tapi sebelum membina ataupun to build this company, Hamiza also go through banyak level pekerjaan, betul tak? Hamiza, you kerja dulu, lepas tu ada cabaran dekat tempat kerja, baru come to a level untuk build satu organisasi yang tersendiri dengan tim-tim Hamiza. Jadi saya nak tanya, pernah tak dalam satu masa ataupun journey yang Hamiza ada sepanjang ini, pernah tak Hamiza meragui kemampuan Hamiza sendiri? Okay, I need to betulkan sedikit fakta dekat sini. I'm not an owner of a company. Belum. I'm not the owner of the company that I lead right now. Tapi saya dah naik pangkat sekarang, Hamiza. But I would say like I would like to thank the owner lah, because of his macam orang cakap, dia punya keyakinan terhadap saya untuk bersama saya punya another team of directors. Kami berempat wanita. Berempat wanita ni diberi mandat. Ya, 4 wanita diberi mandat untuk menerajui visi akademi ni. Jadi kalau nak cakap apa journey yang cabaran yang saya hadapi throughout the journey ni, saya rasa kalau cabaran tu, of course kita need to report back pada shareholder, stakeholder, everything, itulah cabarannya untuk fulfill apa yang kita dipertanggungjawabkan. Tapi dekat sini saya rasa yang lebih mencabar adalah bila di owner company meletakkan kepercayaan kepada kami, 4 orang wanita ni, untuk menerajui company ni yang mana berfungsi atau bertujuan untuk melahirkan lebih ramai I would say wanita dalam dunia teknologi ni. That's why dia letak kami 4 orang wanita di situ, so that kita nak menunjukkan wanita boleh maju, boleh bangun dalam industri ni. Very nice, thank you. Okay, tadi saya kata sudah jadi owner, tapi sekarang betul-betul boleh jadi owner. Because keyakinan yang Hamiza ada, itu adalah satu perkara yang paling penting. Kita boleh kata hari ini saya kerja untuk satu syarikat. Pengalaman saya sama juga, sedikit pengalaman journey yang saya ada dalam 20 tahun ini. Saya mula kerja dalam satu company system integration, and then
we build our career dekat situ. Lepas tu bila dah tak ada kerja, saya tidak mengambil kesempatan ataupun saya tidak suka-suka nak pergi, saya nak jadi entrepreneur lah, saya nak jadi usahawan dan saya buka satu company syarikat konsulting. Bukan begitu. Jadi saya terpaksa, saya telah dipaksa. Kepaksaan saya adalah datang daripada circumstances. Keadaan telah memaksa saya untuk open up my own company now. Tapi macam apa yang Hamizah kata, you are welcome and then you telah diberikan satu peluang. I like to see this point. Saya nak memang menekankan perkara ini kepada semua hadirin. Saya dengar dari Afifah, saya dengar dari Atika, apa yang Jerry cakap, apa yang Hamizah kata. Peluang itu memang dah ada. Adakah kamu bersedia? Kepada wanita, saya nak tanya soalan ini, yang lain semua yang sedang mendengar sesi ini pada petang ini, nak tanya soalan. Peluang itu memang dah ada, banyak. Tapi satu contoh dari Afifah. Afifah, dia dapat melihat peluang itu dalam isu. Alright? Orang kata kalau you nampak satu isu, you kena ada solusi. Tapi di sini Afifah nampak satu isu, solusinya adalah untuk to develop this platform and she's doing very well. So that peluang itulah kita perlu create. We have to create our own opportunity. Kalau dah nampak, terus rebut. Kalau dah ada isu and then nampak solusi and then that is itu adalah peluang untuk kamu menjadi usahawan, please rebut. Jangan tunggu. Perlu bersedia, right? Itu yang orang kata, what is luck? Luck adalah bila kamu ada peluang, kamu bersedia, equivalent to luck, alright? Soalan seterusnya saya nak tanya Jerry. Jerry pernah tak meragui kemampuan Jerry dalam bidang mengendalikan social media ini? Sebab kalau nak cakap pasal social media, ada banyak kepakaran kat luar. Kenapa Jerry nak ambil? Dr. Kavita, you selalu tanya saya soalan yang bagus dan bernas. Okay. Self-doubt. Self-doubt, keraguan diri memang ada. Ada. Dari bulan pertama hingga tahun ke-10 memang ada. Alright. Self-doubt tu sebenarnya, keraguan diri tu sebenarnya berada dalam minda kita saja. Tak ada orang lain yang kata Jerry tak boleh lakukan benda ni. Kita sendiri yang bagi tahu diri kita kelemahan diri sendiri, all the problems that we cannot face, all these things is in our own head. So yes, memang betul Dr. Kavita, kat luar sana ramai social media specialist, digital marketer, memang ramai. So kalau terima peluang untuk buat untuk bekerja dengan klien ni, how do I overcome my self-doubt? Macam mana nak overcome self-doubt ni? Kena slow talk dengan diri dulu. Slow talk. Okay. Slow talk. You kena pujuk, you kena cari jalan. Okay, kalau kelemahan tu is something real. Kadang-kadang isu tu reality, isu yang betul. So kita jangan takut, jangan gentar. Keluar sana, cari jalan. Kalau you asyik pandang ke dalam, jawapan kadang-kadang tak ada dalam diri. Jawapan ada di luar. So bila ada keraguan, kata, oh, saya tak reti industri ni, saya tak naklah buat social media kamu, katakan industri engineering, saya tak reti. So tapi jangan tolak semata-mata kamu tak reti, kamu tak arif dalam industri tu. Pergi tanya, find out jawapan, find out ways, baca, belajar, cari jalan, betul. Cari jalan. Self-doubt memang akan ada. Mungkin Dr. Kavita sendiri pun dah ada pangkat doktor, still kadang-kadang face self-doubt. Yes. So memang ada. Tapi itu bukan masalah. Itu bukan jadi reason kamu tak buat sesuatu. Yes, betul. Jerry, we have to ask ourselves. Kita mesti tanya diri sendiri. Kita perlu cakap pada diri sendiri untuk mendapat tahu apakah kelemahan diri sendiri. Kita tidak perlu kita tidak perlu menunggu untuk orang lain memberitahu ini adalah kelemahan kamu. Kadang-kadang kita kena accept lah kan. We need to accept when people bagi commentation, alright? But at the same time, like apa yang Jerry kata, cakap pada diri sendiri, tanya soalan diri sendiri. Ini adalah untuk mendapat tahu kelemahan diri sendiri dan memperbetulkan
keadaan kita, keadaan diri sendiri. So very good point, Jerry. Thank you so much. Atika, saya nak tanya Atika, apakah yang perlu kita elakkan jika kita ingin mengekalkan diri kita dalam bidang apa yang kita tengah ceburi sekarang? Apa bidang yang kita tengah buat sekarang? Sebab Atika, dekat sini kita ada ramai pendengar yang sedang watching ya, sedang dengar apa yang kita sedang bercerita hari ini. Mereka adalah seseorang yang telah menceburi bidang teknologi ataupun ICT ataupun setengah-setengah tu dalam perjalanan menceburi bidang ini ataupun nak menjadi usahawan. Jadi saya nak tanya kepada Atika, please kongsi pendapat Atika, apakah yang perlu kita elakkan jika kita ingin mengekalkan diri kita dalam bidang ini? Bagi saya rasanya hilangkan rasa takut-takut sangat tu. Mungkin kita tak tahu apa yang akan jadi dalam kita punya career, dalam kita punya minat, dalam kita punya usaha nak buat perniagaan ataupun nak ceburi dalam bidang kita minat lah. Kita jangan terlalu takut sebab ketakutan ni yang akan ataupun wondering okey ke nak jadi ni, jangan terlalu takut bagi saya. Kalau terlalu takut ni saya rasa itu yang akan tunggu-tunggu buatkan kita rasa macam bila kita nak buat kan, bila kita nak pursue benda ni, sampai bila-bila pun kita takkan buat apa yang kita nak. Itu sajalah, jangan terlalu takut. Okey, tak ada fear dan jangan procrastinate. Dua perkara ni, jangan takut. Tapi juga Atika, saya nak cakap dekat sini sedikit ya. Fear tu kita kena ada. Fear, what happen kalau saya tak ambil peluang ini? Apa akan berlaku jika saya tidak completekan task ini? So sedikit fear kita perlu ada. Jadi masa kita dah ada ketakutan itu, kita akan memperbetulkan perangai kita, disiplin mesti ada, sikap kita, betul? Jadi apa yang Atika cakap ni, jangan terlalu takut. Nak buat itu takut, nak buka pintu takut, nak buka lampu takut, masuk tandas yang gelap takut. Banyak takut. Saya ada macam-macam takut. So takut, kita duduk rumah saja. Tak payah pergi tengok apa pekerjaan yang ada untuk kita, macam mana kita nak membangunkan diri kita semua tu. Tak payah cerita lah ya. Duduk saja cakap pasal takut. Nanti kita takut saja, kita nak pergi cari satu magic wand. Please come with me wherever I go. Untuk elakkan penakutian kita, ketakutan kita. Dan juga lagi satu, Atika, you give a very good point. Procrastination. Kalau kita perlu menjalankan satu aktiviti dan perlu kita completekan aktiviti itu pada hari ini, kita perlu ada disiplin untuk menghabiskan, untuk menggunakan masa dengan sepenuhnya, habiskan task itu pada hari ini juga dan jangan procrastinate. So, very good point. Dan juga Afifah, I'm very sure that you want to share your points, kenapa apa yang kita perlu elakkan jika kita ingin mengekalkan diri kita dalam bidang ini. Bagi saya, untuk kita kekal dalam industri ialah first, kita tak boleh malas. Sebab ada setengah orang jadi usahawan macam dia nak jadi bos, dia nak jadi token. So dia malas. Nak jadi token. So ni nak buat ni, suruh orang ni, suruh orang ni. Tapi kita sebagai leader, kita sebagai someone yang memberi direction, memberi kira macam objektif untuk company, kita sendiri kena rajin dan kita juga kena tahu apa benda yang kita lakukan. So kalau kita malas nak belajar, kita malas nak ambil tahu dan kita malas nak upskill kita punya diri, memang takkan survive. So orang cakap jadi founder, jadi CEO of the company adalah satu level yang selesa. Tapi bagi saya adalah kita kena sentiasa berada dalam keadaan tidak selesa supaya kita always upgrade diri kita. Sebab kalau kita terlalu selesa, kita akan malas. Itulah dia. So much. I love your point. Kita kena sentiasa ada dalam keadaan tidak selesa. Kalau you duduk saja dekat comfort zone, kerusi yang cantik, boleh massage, saya tak perlu buat sales, saya tak perlu buat marketing, susahlah kamu nak jadi number one in the country, betul tak? Number one maksudnya bukan kita nak jadi on top of the peak and kata I number one. No, number one bermaksud produk kamu, stability kamu, disiplin kamu, you have everything and you become a leader. Leader adalah ataupun ketua adalah seseorang yang berdiri di hadapan kita dan mempelawa tim kita, mari kita berjalan
together, right? Itu adalah ketua. Memang saya suka sangat Afifa's point, don't be at the comfort zone. Dan okay, my beautiful ladies, we are almost coming to an end of the session. I think we only have 4 minutes. Hasrul, can I have the time count? Kita ada 4 minit sahaja ya. Saya ada 4 minit lagi kat bawah counter belah kanan bawah. Alright, so satu soalan yang akhir sekali, saya ingin tanya soalan ini kepada semua top notch. I will say you all are top notch. All of you are amazing, wanita-wanita yang amazing, and you're very creative, you're very specialist. So, satu soalan akhir, and kita mula dengan Hamiza. Soalan yang sama tapi saya beri kepada semua orang after Hamiza, Jerry and Atika and Afika. Teruskan dengan kamu punya pernyataan, mengatakan this last untuk jawab soalan yang last. Akhir kata, apakah nasihat kamu kepada semua tetamu kita hari ini yang ingin menceburi dalam bidang ataupun sudah separuh jalan? Hamiza. Mula dengan Hamiza. Yang sudah bermula, keep moving. Kalau rasa tiada ruang ataupun macam kata sebab didominasikan lelaki, ingat, perempuan melengkapi lelaki. Ada benda yang lelaki tak buat, perempuan yang akan komplitkan. Wow, perempuan akan melengkapi lelaki. Suka sangat. Hari ni mesti saya letak dalam WhatsApp status lah kejap lagi. Okay, bagus. Jerry, what's your tip? For me, jangan fikir sangat pasal saya ni perempuan, saya ni lelaki. Tak ada beza perempuan atau lelaki. Otak sama, kala darah sama. So, kalau ada keraguan diri, cari cara-cara mempertingkatkan diri, elevate yourself so that you go on without fear and full of power. Tak payah risau saya ni perempuan dikatakan lemah. Tak ada hal-hal macam tu dalam bidang pekerjaan sama ada ICT atau bidang lain. Bagus, sama ada ICT ataupun bidang lain, wanita dan lelaki boleh buat, boleh bekerjasama, boleh berkolaborasi dan teruskan pekerjaan sebab ini adalah kemahiran daripada lelaki dan wanita amat diperlukan untuk mengekalkan, untuk membawa ataupun untuk membangunkan ekonomi di negara kita. Bagus, tepat. Terima kasih. Dan Atika? Bagi saya, jadikan diri anda sendiri sebagai inspirasi diri anda sendiri untuk pergi lebih jauh lah. Itu bagi saya. Okey, inspirasi diri sendiri untuk mengambil satu langkah jarak jauh. Bagus. Terima kasih. Saya suka juga jawapan itu. Dan what about Afifa? Okay, so nasihat saya, bidang industri kita ni sebagai seorang entrepreneur, kita sebenarnya berada dalam satu perjalanan yang jauh. So bila kita berada dalam industri ICT ni, kita kena berubah mindset yang kita berada dalam marathon. Bukannya kita buat sprint, pendek-pendek. So bila kita in it for a long run, kita kena plan apa kita punya objektif, what is kita punya strategi. So tak adalah kita lagi buat sekejap, stop, buat sekejap, stop. So kita kena aim untuk a bigger picture. So kita kena ada satu mindset yang berpositif dengan continuation. Saya akan teruskan perjalanan ini. Bukan setakat saya masuk hari ini, saya cuba, saya berhenti. Ini saya tak suka, besok saya cuba itu, saya berhenti, saya tak suka. Okay, so I think that does not work kalau kamu nak jadi satu usahawan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, semua hadirin pada petang ini yang telah mendengar pengalaman, pengetahuan, kemahiran daripada wanita-wanita besi, Iron Lady yang berada dengan kita hari ini. Terima kasih kepada all my distinguished speaker, Afifa, Atika, Jerry dan juga Hamiza yang telah berkongsi pengalaman kamu, yang telah berkongsi cabaran kamu dan juga telah memberikan beberapa tip kepada para hadirin kita hari ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk bersama-sama kita pada petang ini dan semoga anda semua berjaya dalam bidang anda, apa jua perjalanan anda, sentiasa bertabah and be strong. All the best. Love you all. Terima kasih Dr. Kawita dan juga ahli-ahli panel untuk perkongsian serta perbincangan yang sangat berisi, panas dan sangat bermanfaat kepada peserta-peserta tidak kira lelaki maupun wanita mencari pekerjaan maupun ingin menjadi usahawan bekerja sendiri. Terima kasih doktor dan puan-puan semua.
Attendees, job seekers, do visit the My Digital Workforce Week page at mydigitalworkforceweek.my with about 5,000 jobs available, 100 companies across the industry. For more information, get the details included in the comment section on the right. With that final session, we have concluded day 4 of the Digital Skills Week at MCM 2021. I'd like to thank all our speakers for this whole day, their outlooks, ideas, and insights in privatizing the digital economy amidst today's unprecedented uncertainties. We'd like to invite our participants to join us again right here tomorrow at 10 a.m. Meanwhile, do check out the agenda for the satellite events happening all around the MCM 2021 space. We also invite participants to join us and make use of the virtual networking lounges available. You're welcome to reach out to the event admin if you need some assistance. With that, we end the season on a high note. This is Hasro, your host, signing out for the day. See you tomorrow, 10 a.m. Stay safe, everyone. Bye.